الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ikhwan muslimin rahimahullah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, sila dengar kedua dengan teliti apa yang akan disampaikan oleh khatib. Janganlah berkata-kata ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba' faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyyakullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwanya. Makna takwa,
mengikut akan segala perintahnya dan meninggalkan akan segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Bersempena dengan hari belia negara pada 15 Mei 2021 ini, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Pemuda yang Didamba. Dalam usaha kita mengekang penularan COVID-19 ini, Khatib ingin terus mengingatkan sidang jemaah sekalian untuk terus mematuhi garisan panduan pencegahan yang telah ditetapkan, dan dalam masa yang sama kita terus bertaubat, bermunajat dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua terhindar dari wabak penyakit ini. Sidang jemaah yang dimuliakan, merujuk kepada dasar pembangunan belia negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, golongan belia merupakan kelompok berusia 15 hingga 30 tahun. Pada usia ini, golongan belia sinonimnya dikaitkan dengan memiliki kekuatan dan kecergasan yang tinggi berbanding kelompok usia lain. Maka golongan ini menjadi sandaran bagi semua negara untuk memacu pembangunan dan kesejahteraan negara, sama ada dari segi spiritual, ekonomi, politik dan sosial. Sesungguhnya kekuatan, kecergasan golongan belia ini amat baik jika ia dimanfaatkan untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Jika dilihat kepada lipatan sejarah, Allah Subhanahu wa taala memilih para utusannya yang terdiri dalam kalangan belia yang berani dan kuat untuk menyuruh umat manusia pada zaman itu. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim AS pada usia mudanya sudah berani untuk menyatakan kebenaran dan mempersoalkan tindakan kaumnya pada masa itu yang menyembah patung-patung berhala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan belia yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala diangkat dan dimuliakan oleh Islam. Hal ini turut dicatatkan dalam Al-Quran melalui surah Al-Kahfi ayat 13 yang menceritakan tentang beberapa orang pemuda yang berusaha mempertahankan keimanan mereka daripada golongan gugat yang musuh. Firman Allah maksudnya, kami ceritakan kepada, yakni wahai Muhammad, perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjamin memberikan pertolongan kepada golongan ini yang bersungguh-sungguh mempertahankan akidah dan keimanan mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam membentuk kepribadian belia yang soleh, beriman, bertakwa dan kompeten, pendidikan Islam memainkan peranan yang amat penting sebagai suatu cara hidup yang sempurna merangkumi keseluruhan hidup manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai pegangan kepada kaum muslimin. Maka belia yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, maka pastinya golongan ini akan mendapat pelbagai cabaran hidup. Imam Hasan Al-Banna telah menggariskan 4 karakteristik yang perlu ada pada belia Islam. Yang pertama, keimanan yang mantap. Yang kedua, jiwa yang ikhlas. Yang ketiga, amal yang bersungguh. Dan yang keempat, semangat yang kuat. Keempat ciri ini seterusnya akan menjadi asas kepada pembentukan jati diri muslim yang jitu dalam diri seseorang belia muslim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, serangan dan kekejaman rejim Zionis terhadap penduduk Palestin telah membuktikan kepada kita bahawa para pemuda dan belia di sana memiliki kekuatan iman dan jiwa yang sangat mantap.
dalam mempertahankan agama dan tanah air mereka. Meskipun mereka digari, dipukul dan diseksa, rumah-rumah mereka dimusnahkan, mereka masih tetap kukuh berpegang dengan keimanan dan menggadaikan nyawa mempertahankannya. Yakinlah wahai saudara-saudara di bumi Palestin, Allah Subhanahu wa taala pasti menurunkan pertolongannya kepada saudara-saudaraku. Marilah kita terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membantu saudara-saudara kita di Palestin. Dan kita semua dilindungi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jualah tempat kita berserah dan memohon pertolongan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin menekankan beberapa intipati yang perlu diberi perhatian, yaitu yang pertama, golongan belia merupakan aset penting kepada sesebuah negara dalam memacu kepada sebuah negara yang sejahtera, aman dan berdaya saing. Yang kedua, kelebihan dari segi kekuatan, kecergasan golongan belia amat menguntungkan jika dimanfaatkan sepenuhnya umat Islam. Dan yang terakhir, kita wajar mengambil iktibar dan pengajaran serta semangat yang ditunjukkan oleh para pemuda di Palestin dalam usaha mempertahankan agama, nyawa dan tanah air dari sebarang bentuk ancaman musuh. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idza syatata. Surah Al-Kahfi ayat 14. Maksudnya, dan kami kuatkan hati mereka, yakni kesabaran dan keberanian semasa mereka bangun menegaskan tauhid, lalu berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Jika kami menyembah yang lainnya, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh dari kebenaran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minhum wal amwat fastaghfiru innahu huwa ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطاعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Nabiil Amin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba' fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu annallah amarakum bi amri azim, amarakum bi salati taslimin ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu anil khulufa'ir rasyidin wa
وعن بقية صحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض الله أن معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك اللهم إنا نعوذ بك من البصر والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والفت بنا فيما نزل بنا اللهم فاز مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمد المكتفي بالله شاه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطان نور ظاهر سلطان ترنغانو وفز أولاده وحله ورعايه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فز ولي العهد Tengku Muhammad Ismail Ibn al-Wathiqi Billahi Sultan Mizan Zainal Abidin. Ya Allah, selamatkan kami dan seluruh umat Islam di mana jua mereka berada. Satukanlah persaudaraan dan perpaduan umat Islam dengan ikatan yang erat dan kukuh. Mantapkanlah iman kami dan teguhkanlah pegangan kami menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Peliharakanlah kami dari amalan dan pegangan akidah yang menyeleweng. Ya Allah, bantu dan peliharalah kami dan seluruh umat Islam dari kesusahan wabak dan bala bencana. Timpakanlah wabak COVID-19 dari bumi ini ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, adhkurullaha al-azim yadhkurum washkuruhu ala ni'amihi yadhirkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum yarhamkumullah.